Ma haqiqatul ibadah. Ni yang penting ni. Dengar elok-elok. Ma haqiqatul ibadah. Kalau tuan-tuan faham yang ni elok-elok, insya-Allah bab yang akan datang selesai. Yang ni yang salah faham oleh puak Wahabi. Wahabi mengatakan kita beribadah kepada selain Allah. Ni pucuk ataupun akar umbi kepada permasalahan utama dalam otak mereka, iaitu mereka menuduh umat Nabi SAW beribadah kepada selain Allah. Baik, kamu tuduh kami beribadah kepada selain Allah. Apa makna ibadah? Tolong terang kat kami tak makna ibadah tu apa dia? Maka mereka akan jadi cempera dalam menerangkan makna ibadah. Maka hari ini kita nak tahu ni apa makna ibadah yang disebutkan oleh para ulama muhaqqiqun. Ma makna al-ibadah? Zakara al-ulama al-muhaqqiqun anna al-ibadata syar'an, dari segi syarak. Apa makna ibadah? Istilah hiya al-ityan bi aqsa ghayatil khudu', mendatangkan dengan setinggi-tinggi khudu', penundukan, ma'a'tiqadi rububiyyatil makhdu'i lahu aw syai'in min qasra'isiha, dan bersama dengan i'tiqad. Yang pertama, dia datangkan dan dengan setinggi-tinggi, aqsa ni sehujung-hujung, ghayatil khudu', yakni kerendahan hati kepada yang dia ibadah tersebut, yang dia sembah, bersama dengan i'tiqad. Apa makna? Bersama dengan i'tiqad rububiyah, i'tiqad ketuhanan kepada yang dia tunduk kepadanya. Ingatlah ni ta'rif ni penting. Ataupun kepada sesuatu yang ada khususiat rububiyah. Apa antara khususiat rububiyah? Khasais ketuhanan ni, kastiqlalin bin naf'i wad durri, seperti memberikan mudarat dan manfaat. Maksudnya ini antara sifat Tuhan kan? Antara sifat Tuhan iaitu memberi manfaat dan mudarat. Boleh? Wa amma ma'antifai hadha li'atiqadi, dan kalaulah ternafi dalam i'tiqadnya perkara yang disebutkan tadi, iaitu apa dia? Kita tidak tunduk dengan khudu' dan tidak kita niatkan dalam hati kita i'tiqad bahawa yang kita tunduk itu punya sifat ketuhanan. Faham? Kalau tidak ada i'tiqad tersebut, fala yakunul ma'tiyu bihi ibadatan asla. Tidaklah yang kita datangkan tadi disebut ibadah pada awal lagi. Faham tak? Tak disebut ibadah kalau tidak ada i'tiqad ni. Maksudnya beribadah apa semua ni dengan i'tiqad. Faham tak? Bukan dengan perbuatan. I'tiqad dalam hati tu. Boleh? Walau kana dzalika sujuda, walaupun dengan sujud. Kalau orang tu sujud, adakah terus kita katakan sujud itu makna dia ibadah? Tak, sujud itu fi'il. Ibadah ni dengan i'tiqad dalam hati. Faham tak? Khudu' dalam hati kita dan beriktikad bahawa yang kita rendahkan diri itu adalah Tuhan. Boleh? Jadi kalau kata tidak ada i'tiqad tersebut, adakah dianggap ibadah? Tidak dianggap ibadah walaupun sujud. Baik, kalau kita tengok orang sujud kepada kubur, sebab tu kena tanya dulu, kenapa sujud ke kubur ni? Adakah makna dia ibadah kepada kubur? Tak. Dia kata saya tidak ibadah kepada kubur, tapi saya sujud tadi kerana saya terlalu mengasihi yang dalam kubur ni. Saya tak tahu apa, sujud saya. Maka dia tidak syirik pada waktu tersebut. Cuma kena pesan kat dia jangan buat lagi kerana ni fitnah. Pesan dia jangan buat lagi kerana ni fitnah, kerana ada larangan daripada Nabi SAW untuk sujud kepada makhluk. Larangan dalam Islam sujud kepada makhluk, tapi kamu tidak dianggap sebagai syirik. Sebab apa? Sebab i'tiqad dalam hati kamu tak anggap yang dalam kubur tu Tuhan. Boleh faham? Sebab tu kata Syekh Jamal Farouk kepada saya bila saya tanya dalam bab ni, dia kata bab syirik ni bukan mesti ke kubur. Duduk di rumah pun syirik. Faham tak? Duduk di rumah, duduk depan TV, tengok TV, tapi dalam hati duit memberi manfaat, tak ada duit mudarat. Tak masalah tu. Nah, dan duit ni lebih pada segala-galanya. Tuhan pun tak boleh buat apa kalau tak ada duit ni. Tu dia. Yang ni sambil tengok TV pun kapiak pada waktu tu, faham? Walaupun tengah tengok TV, cerita tanyalah ustaz. Contoh. Tanyalah ustaz, ataupun tengok ustaz Wahabi tengah duk cakap, tapi dalam hati duit memberi manfaat dan mudarat, Tuhan pun tak boleh buat apa. Tu dia. Ni ada sifat ketuhanan pada duit tu. Maka waktu tersebut terus syirik pada waktu tu, walaupun dia tak sembah apa-apa. Faham? Ni kena faham lagi elok. Kalau faham yang ni, orang yang pergi ke makam,
Dia bertawassul. Adakah dia menganggap orang dalam kubur tadi memberi manfaat dan mudarat kepada dia? Okey, yang pertama kita kata tidak. Allah yang beri manfaat dan mudarat. Baik, adakah kita menganggap dalam kubur tu ada sifat ketuhanan? Sifat ketuhanan apa? Dia hamba Allah Ta'ala. Baik, selesai. Habis tu, kamu kata kami ibadah kepada dalam kubur tadi. Makna ibadah tu apa dia? Al-ityan tu bi aqsa ghayatil khudu' ma'a i'tiqadi rububiyyati al-makhdu' ilah. Kan tu makna dia. Bagi faham ni elok-elok. Bukan dituduh orang dengan tuduhan bila kita ke kubur doa saja terus dianggap kita meminta kepada selain Allah Ta'ala. Lepas tu kamu pergi ke doktor, tuan doktor tolong saya, tu minta selain pada Allah tu. Awak tak pergi ke doktor, wahai Allah tolonglah saya, ya Allah, depan doktor ni. Doktor kata hang ni main jumpa siapa ni? Tak, saya payah kalau sebut doktor ni sebab takut lagi saya minta selain pada Allah. Saya minta kepada Allah Ta'ala tu, ya Allah sembuhkan saya ya Allah. Doktor tolong cakap sikit kan. Kan jadi pening nak cakap dengan orang. Dia tengah lemah tengah hutan, tengah laut. Lemah ni, tolong apa dia waktu tu? Dia minta tolong kat siapa? Dia minta tolong kat kapal lalu tepi tu lah. Tengok balik, kalau janggut panjang minta tolong dengan Allah, kata dia. Tolong kat Allah. Janggut dia panjang lah. Dari Wahabi Malaysia janggut tak apa banyak sebab dia punya hormon tak apa kuat. Dia janggut dia pun tak apa nak banyak elok lagi. Kalau Mesek boleh cam lah kata Wahabi tak Wahabi ni sebab tengok janggut dia tahu dah. Janggut kalau serabut pelak tu Wahabi lah. Perung rambut tu dia janggut. Ni mai kok ni. Tu insya-Allah. Rambut dia macam rambut dia dah. Ni janggut macam rambut dah. Tu dia. Ni penuh dada ni. Tutup tangan-tangan dan dada. Tengok tu pun tahu dah bodoh. Faham tak? Tengok muka pun tahu dah ni jahil murakkab. Kamu dengar tak kamu tak ada TV di rumah? Ada TV di rumah? Kalau ada TV di rumah sebab dengar buat TV Wahabi. Tak dengar tak apa, sakit telinga Saya buka ke TV Wahabi. Buka-buka tanya soalan. Apa hukum menyambut Aid Milad? Tak ada jawab apa. Kenapa nak sambut? Tengok. Kenapa nak sambut Aid Milad ni? Sepatutnya kita mengingati mati. Kerana bila masuknya tarikh lahir kita baru ni, bermaksud dia waktu kita untuk mati tu hampir. Ni jawab soalan ke tak jawab ni? Orang tanya apa hukum, yang duk bagi syarahan kat dia tu buat mana tahu apa? Patutnya kalau orang tanya hukum kat kita, apa hukum talak bini? Dengan saya dah sebut kepada bini saya, contohnya dengan talak kaza wa kaza. Nah, apa hukum dia ustaz? Kita nak jawab soalan tu ke kita nak bagi nasihat dulu? Kenapa talak? Tak boleh talak ni. Allah larang talak apa semua ni. Kenapa buat macam tu? Apa semua ni? Tak apalah ustaz, tapi saya dah sebut dah apa hukum dia. Tak boleh lah macam tu. Tu maksud dia apa dia? Maksud dia hang tak tahu. Bila tak tahu, hang jawab tak tahu cukup lah. Hang duk pi kona kata apa? Macam ni Pak Long kona ni. Ni janggut masya-Allah tabarakallah. Janggut. Nah, muhaddis Mesir, masya-Allah. Ni dikagumi oleh orang-orang Malaysia. Muhaddis Mesir, tak tahan. Anak murid Albani jumpa 4 kali kot. Ya. Saya tak mau sebut nama, tak suka sebut nama orang dalam majlis. Orang tua dah. Musuh sungguh dengan Syekh Ali Jumaah. Musuh sungguh dia. Saya dengar dia jawab soalan pun tahu tak cerdik. Apa hukum menyambut Aid Milad? Kenapa sambut? Jawapan pun tak erti dah. Jawablah hukum dulu. Apa hukum dia? Haruskah? Haramkah? Halalkah? Nah, makruhkah? Tu kan hukum. Kenapa nak sambut? Lepas tu duk syarah pasal mengingati mati, kata-kata duk kono mengingati mati apa semua. Bawa keluar ayat pasal kematian. Kita pun nampak masya-Allah ayat Quran, masya-Allah. Rupanya tak tahu apa. Bila kita dengar ni orang panggil kaki kono. Faham tak? Kaki kono. Elok masuk Grand Prix. Kata hang ni elok masuk Grand Prix ni. Hang kono banyak sangat, hampir kono tu. Kono. Tak erti apa tuan-tuan kalau dengar. Saya jadi Allah. Macam ni nak jawab soalan. Ni tanya soalan terus. Assalamualaikum Ustaz, ada soalan. Seorang ustaz ni selalu sebut kepada ahli sunnah yang bertabarruk tawassul dengan istilah syirik fil barakah. Apa maksudnya? Saya tak tahu. Apa syirik fil barakah pula dah? Ya, dia buat istilah baru. Dia orang panggil dia suka nak tafannun. Dia nak abang kata dia ada saqafah dalam bahasa Arab. Jadi dia pun buat ayat baru.
Hada syirik fil barakah. Oh, orang kampung pun, masya-Allah, syirik. Syirik fil barakah. Dia pun tak tahu dia cakap apa. Saya pun tak tahu dia cakap apa. Tak faham syirik fil barakah apa pula. Tak tahu saya. Kalau saya tahu lagi, saya kata Wahabi saya pula kan. Saya tak tahu. Baca ni boleh. Nah. Nanti kita akan masuk tawassul. Kita masuk tentang tawassul je, kita tengok nanti. Saya minta maaf terkata kat orang banyak pula kali ni. Dia nak marah kat Wahabi sungguh. Buat macam mana? Kita ni orang Wahabi kan. Tak kata kat Wahabi, nak kata kat siapa lagi? Nak kata kat Kambing. Kambing tak bersalah. Fadlan amma dunahu. Baik, kalau sujud pun tak boleh dianggap sebagai syirik. Nah, sujud tak boleh dianggap sebagai itu adalah ain ibadah. Nah, apatah lagi yang lain daripada tu. Sekadar orang pergi ke maqam para wali, angkat tangan, ya Allah, berkati kami ya Allah, dengan berkat wali tersebut dalam maqam, berkat sahibul maqam. Adakah nak kata dia syirik? Dengan dia tidak sujud, tidak buat apa-apa. Lepas tu tengok dalam i'tiqad orang tersebut.